Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Hidayah binti Abu yang memegang nombor metrik 066662. Pada hari ini, saya dan juga dua orang lagi rakan saya akan membentangkan tajuk mengenai fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Secara umumnya, pembahagian fi'il dari sudut ia memerlukan kepada satu isim atau dua isim selepasnya untuk membentuk satu ayat yang lengkap. Untuk membentuk pembahagian fi'il berdasarkan ia memerlukan satu isim atau dua isim selepasnya dikenali sebagai fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ma huwa al-fi'lul lazim? Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan fi'il lazim? At-ta'rifu huwa ma la ta'adda atharuhu fa'iluhu wa la tajawazuhu ila al-maf'ulu bih bal yabqa fi nafsi fa'iluhu. Dari sudut pengertian takrif ialah sesuatu yang melampaui kesan fa'ilnya iaitu pelaku dan tidak melampaui kepada maf'ulu bih iaitu objek, tetapi dia hanya kekal pada diri fa'il tersebut iaitu pelaku. Wa yahtaju ila fa'ilu wa la yahtaju ila al-maf'ul bih. Untuk kita lebih faham, fi'il lazim ini dia hanya memerlukan pada fa'il dan tidak memerlukan kepada maf'ul bih. Dan ia juga memerlukan kepada satu isim untuk menyempurnakan ayat tersebut. Sebagai contoh, Safaro Khalidun iaitu telah bermusafir Khalid, di mana Safaro itu sebagai fa'il, Khalidun sebagai fa'il. Perbuatan musafir di sini dilakukan oleh Khalid, di mana kita sebut Safaro Khalidun. Perbuatan musafir tersebut cukup hanya dilakukan oleh Khalid, iaitu fa'il, dan kita tidak perlu mempersoalkan lagi siapa yang bermusafir itu. Sebab di sini jelas menunjukkan fa'il iaitu pelaku tersebut. Okay, contoh yang seterusnya kita boleh lihat kat sini Zahaba Muhammadun iaitu Zahaba sebagai fa'il, Muhammadun sebagai fa'il. Yang kedua yajlisu al-ustazu iaitu yajlisu sebagai fa'il, al-ustazu sebagai fa'il. Contoh yang ketiga ijtahid at-tilmizu. Ijtahid ialah fa'il, at-tilmizu sebagai fa'il. Ja'a aliyun iaitu ja'a sebagai fa'il, aliyun sebagai fa'il. Jadi, pada contoh-contoh yang berikut menunjukkan bahawa fi'il lazim ini hanya memerlukan kepada fa'il dan tidak memerlu kepada maf'ul bih. Nama Noani Syafiqah binti Muhammad Yazid, bernombor metrik 068243. Mata yakunu al-fi'lul lazim? Bilakah berlakunya fi'il lazim? Berlakunya fi'il lazim apabila ada naluri iaitu sifat yang menunjukkan makna dalam subjektif tu. Contoh naluri iaitu sifat yang pertama dalla ala hay'ah yang menunjukkan ke atas keadaan. Contohnya kata lati allahiyat, janggutnya lurus. Yang kedua dalla ala laun yang menunjukkan ke atas warna. Contohnya ka'ihmarra al-wajhi, wajahnya merah. Yang ketiga dalla ala aib yang menunjukkan ke atas celaan. Contohnya ka'awirul jandi, tentera yang buta. Yang keempat dalla ala nazafah yang menunjukkan ke atas kebersihan. Contohnya kataharil atbaq, pinggan itu bersih. Yang kelima dalla ala ardi ghairi lazim wala huwa harakat yang menunjukkan ke atas perkara yang bukan lazim dan bukan pergerakan. Contohnya sihat, malas ataupun sedih. Fi'il lazim juga berlaku apabila terdapat wazan di dalamnya. Wazan yang pertama fa'ula, contohnya hasuna wa syarufa. Wazan yang kedua in fa'ala, contohnya in kasara wa in talaqa.
Wazan yang ketiga, if'alla. Contohnya izwarra. Wazan yang keempat, if'alla. Contohnya izwarra. Wazan yang kelima, if'alalla. Contohnya itma'anna. Wazan yang terakhir, if'allala. Contohnya ihranjama. Mata yasiru al-lazim muta'addiyan. Seterusnya, kita pergi pada bagaimana cara menjadikan fi'il lazim itu kepada fi'il muta'addi. Iaitu terdapat 3 cara untuk menjadikan fi'il lazim kepada fi'il muta'addi. Awalan, imma naqluhu ila wazni af'ala. Iaitu yang pertama, mengubah mengikut wazan af'ala. Sebagai contoh, khoroja, iaitu kita tukar menjadi akhroja, iaitu atas wazan af'ala. Iaitu asal dia ialah khoroja. Bila mana kita nak jadikan dia fi'il muta'addi, kita mengubah mengikut wazan af'ala. Al-thani, imma naqluhu ila wazni fa'ala. Iaitu contoh hasana, kita tukar menjadi hassana. Al-thalith, imma biwasitatu harful jar. Iaitu dengan menambahkan huruf jar pada ayat tersebut. Sebagai contoh, tamassak bil fadilah. Di sini, al-ba itu merupakan huruf jar yang ditambah pada ayat untuk menjadikan ia kepada fi'il yang muta'addi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nurul Amira binti MD Zurul Aizam. Rakam masfufah farigah wa sittatun wa sittatun wa khamsatun wa thamaniyatun wa khamsatun. Al-yawm sa'uqaddimul mawdu' al-fi'lul muta'addi. Fi'il muta'addi boleh kita ta'rifkan sebagai wa ma yata'adda asaruhu fa'iluhu wa yatajawazuhu ilal maf'ulun bi. Maksudnya adalah fi'il yang pengaruhnya melampaui fa'ilnya sehingga mencapai maf'ulun bi. Ataupun kita boleh ta'rifkan sebagai al-muta'addi ma yansibu al-maf'ulun bi li'isqanil jumlatu wa fahamuha. Maksudnya adalah fi'il muta'addi ni adalah fi'il yang memerlukan maf'ulun bi untuk menyempurnakan ayat dan difahami ayat tersebut. Ataupun yang ketiga, kita boleh ta'rifkan sebagai kullu fi'lun la yaktafi bi zikrin fa'iluhu wa yata'adahu ilal maf'ulun bi. Maksudnya, fi'il muta'addi ni adalah fi'il yang tidak cukup hanya menyebut fa'ilnya sahaja, tapi dia memerlukan maf'ulun bih juga, kerana apabila tiada maf'ulun bih dalam ayat yang terdapat fi'il muta'addi, maka tidak lengkaplah ayat tersebut. Sebagai contohnya adalah yang pertama, yaktubu Ahmad ar-risalah. Ar-risalah tu adalah maf'ulun bih. Yang kedua, akaltu Zainab al-khubru. Memakan Zainab roti. Al-khubru itu adalah maf'ulun bih. Dan yang terakhir adalah qara'a Arif al-Quran. Arif membaca Al-Quran dan Al-Quran itu adalah maf'ulun bih. Seterusnya adalah alamat fi'il muta'addi. Yang pertama, ha dhamir allati ta'udu ilal maf'ulun bih. Contoh dia adalah ijtahada at-talibu fa'akramahu ustazuhu. Yang mana hu itu adalah ha dhamir yang kembali kepada at-talibu, yang mana ia menjadi ciri-ciri bahawa fi'il akram itu adalah fi'il muta'addi sebab dia memerlukan objek. Alamat yang kedua pula adalah ha dhamir allati ta'udu ila saraf awil masdar. Contoh dia yang pertama adalah yaumul jumu'ah surtuhu. Ha dhamir pada perkataan surtuhu itu adalah fi mawdi' nasbin ala annaha maf'ulun fi, yang mana ia merupakan tempat nasab sebagai maf'ulun fi. Adapun contoh yang kedua adalah seperti tajammalu bil fadilatin tajammulan kana yatajammaluhu salfakus salih,
iaitu ha dhamir pada perkataan yatajammalu itu fi mawdi' nasbin ala annaha maf'ul mutlaq, yang mana dia merupakan pada tempat nasab sebagai maf'ul mutlaq. Seterusnya, fi'il muta'addi terbahagi kepada dua, iaitu muta'addi binafsihi dan muta'addi bi ghairihi. Muta'addi binafsihi ni maksudnya maf'ulun bih tu disampaikan secara langsung dan tidak bersambung dengan huruf jar. Contoh muta'addi binafsihi ialah baraitul qalam, pensil itu diasah. Maf'ulun bih dia tu jelas. Muta'addi bi ghairihi, maf'ulun bih dia tu bersambung dengan huruf jar dan dinamakan juga sebagai muta'addi bi huruf jar. Contoh muta'addi bi ghairihi, zahabtuka bika bimakna azhabtuka, maksudnya aku pergi dengan kamu. Maf'ulun bih dia tu tak jelas. Dan terdapat juga dalam muta'addi maf'ulaini, iaitu muta'addi yang memerlukan dua maf'ulun bih. Salah satunya soreh, iaitu jelas, dan yang lain ghairu soreh, iaitu tidak jelas. Contohnya ad-dawal amanati ila ahliha, menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Maka al-amanati itu maf'ulun bih soreh, manakala ahli maf'ulun bih ghairu soreh. Aqsamu fi'lul muta'addi. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian fi'il muta'addi, iaitu fi'il muta'addi terbahagi kepada tiga, iaitu awalan al-muta'addi ila maf'ul wahid, iaitu fi'il muta'addi yang memerlukan kepada satu maf'ul bih. Thaniyan al-muta'addi ila maf'ulain, fi'il muta'addi yang memerlukan kepada dua maf'ul bih. Thalithan al-muta'addi ila thalatha maf'ain, iaitu fi'il muta'addi yang memerlukan kepada tiga maf'ul bih. Al-awalan al-muta'addi ila maf'ul wahid. Mari kita lihat bagaimana dikatakan fi'il muta'addi yang memerlukan satu maf'ul bih sahaja. Kita lihat pada contoh, iaitu kataba Muhammadu al-kitaba. Kataba sebagai fi'il, Muhammadu sebagai fa'il, al-kitaba sebagai maf'ul bih. Jadi pada contoh tersebut hanya ada satu maf'ul bih sahaja. Kita tengok pada contoh yang lain, iaitu akhrajal muallimu at-taliba. Akhraja ila fa'il, al-muallimu fa'il, at-taliba maf'ul bih. Pada contoh tersebut hanya ada satu maf'ul bih sahaja untuk menunjukkan ia adalah al-muta'addi ila maf'ul wahid. Contoh yang lain, darasa at-talibu al-iqtisada. Darasa fa'il, at-talibu fa'il, al-iqtisada al-maf'ul bih. Iaitu contoh tersebut menunjukkan ia adalah muta'addi ila maf'ul wahid. Seterusnya adalah al-muta'addi ila maf'ulaini, iaitu fi'il muta'addi yang memerlukan dua maf'ul, dan ia terdapat dua bahagian. Yang pertama adalah qismun yansibu maf'ulaini laisa aslihima mubtada' wa khabar, iaitu yang pada asalnya ia bukanlah daripada mubtada' dan khabar, dan dia mempunyai 7 fi'il, iaitu adalah a'ta, sa'ala, manhu, man'a, kasa, albasa dan 'allama. Contoh dia adalah a'taituka kitaban, sa'altuhu khulusan, dan albasas at-talibu wisa'in. Dan dari segi penerangannya pula adalah sebagai contohnya sa'altuhu fulusan, yang mana ia menjadi huwa fulus, iaitu dia wang ataupun dia duit. Walaupun kedudukannya ada mubtada' dan khabar, tapi dari segi istilahnya ia tidak termasuk dalam ciri-ciri mubtada' dan khabar kerana dia tidak logik dari segi istilah. Adapun bahagian yang kedua adalah qismun yansibu maf'ulaini aslihima mubtada' dan khabar, yang mana ia berasal daripada mubtada' dan khabar, dan fi'il ini terbahagi kepada dua,
iaitu af'alul qulub dan af'alut tahwil. Af'alul qulub adalah fi'il yang dilakukan dan dirasakan oleh indera batin yang menasabkan dua maf'ul yang berasal daripada mubtada dan khabar. Dan af'alul qulub ini terbahagi kepada dua, iaitu af'alul yakin dan af'alul dhann. Seterusnya menjadi persoalan, adakah boleh kita untuk menghapuskan kedua atau salah satu daripada maf'ul af'alul qulub? Jawapannya adalah tidak boleh menghapuskan atau membuang kedua-dua maf'ul ataupun salah satu maf'ul af'alul qulub dengan sebab iqtishar, iaitu merasa cukup ataupun tanpa dalil. Tetapi dia boleh dibuang kedua-dua maf'ul ataupun salah satu daripadanya dengan sebab ikhtisar, iaitu untuk meringkaskan. Contoh untuk membuang dua maf'ul adalah hal zanantu Khalidan musafiran. Adakah kamu menyangka Khalid itu orang yang bermusafir? Jadi dia menjawab zanantu, aku menyangka, yang mana maksudnya adalah aku menyangka dia, iaitu Khalid, adalah orang yang bermusafir. Adapun contoh bagi membuang satu maf'ul adalah hal tazunnu ahadan musafiran. Apakah kamu menyangka seseorang adalah orang yang bermusafir? Maka dia menjawab azunnu Khalidan, aku menyangka Khalid, yang mana maksudnya adalah aku menyangka Khalid adalah orang yang bermusafir. Af'alul yakin. Af'alul yakin ini terdapat 6 fi'il. Antaranya adalah ra'a, alima, dara, ta'allama, wajada wa alfa. Dan contohnya adalah yang pertama pada fi'il ra'a. Ra'aitu Zaidan mu'alliman. Aku yakin bahawa Zaid itu adalah seorang guru, yang mana ra'a merujuk kepada makna yakin dan Zaid pula adalah maf'ul yang pertama dan mu'alliman itu adalah maf'ul yang kedua. Adapun contoh yang kedua pada fi'il alima, contoh dia adalah seperti fa'in alimtumuhunna mu'minati fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maksudnya, jika kalian yakin perempuan-perempuan itu orang yang beriman, maka jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Alima pada ayat ini merujuk kepada makna yakin dan hunna itu pula adalah maf'ul yang pertama dan mu'minat itu pula adalah maf'ul yang kedua. Jadi, bagaimana untuk kita ketahui bahawa contoh-contoh fi'il itu adalah af'alul yakin? Jawapannya adalah ia bergantung kepada ayat itu. Jika orang yang berbicara itu menuturkan fi'il-fi'il di atas yang dimaksudkan dengan fi'il itu yakin, maka dia memerlukan dua maf'ul. Adapun jika dia membawa maksud sesungguhnya atau tidak memberi maksud yang meyakinkan, dia hanya mempunyai satu objek sahaja. Contohnya perkataan wajada. Asalnya adalah membawa maksud menemukan, seperti wajadtu fulusan fit tariq. Aku menemukan wang itu di jalan. So di sini contoh ini terdapat satu maf'ul sahaja. Seterusnya adalah af'alul dhann. Af'alul dhann ini terbahagi kepada dua. Yang pertama membawa maksud kepada dugaan dan yakin, dan dia mempunyai tiga fi'il, iaitu zanna, khala dan hasiba. Adapun yang kedua, dia membawa maksud dugaan sahaja, yang mana dia mempunyai 5 fi'il, antaranya adalah ja'ala, haja, adda, za'ima dan hab. Contoh af'alul dhann adalah yang pertama pada fi'il zanna, iaitu zanantuka aliyan, aku menyangka kamu Ali. Dan zanna pada ayat ini membawa erti menyangka, dan dhamir ka itu adalah maf'ul yang pertama dan aliyan itu adalah maf'ul yang kedua.
Contoh yang kedua pula adalah pada fi'il hasibah. Contoh dia adalah yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, yang membawa maksud orang-orang yang bodoh menyangka mereka adalah orang yang kaya kerana mereka memelihara diri daripada meminta-minta. Dan hasibah pada ayat ini membawa maksud menyangka. Dan maf'ul yang pertama itu terletak pada dhamir hum dan maf'ul yang kedua pula terletak pada aghniya. Seterusnya adalah af'alut tahwil. Af'alut tahwil adalah fi'il yang berubah daripada sesuatu menjadi sesuatu. Dan fi'il ini terdapat 7 fi'il. Antaranya adalah sayyara, radda, taraka, takhiza, ittakhaza, wahab, waja'ala. Dan dia adalah fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang asalnya juga daripada susunan mubtada' dan khabar. Antara contoh af'alut tahwil yang pertama adalah sayyartul aduwa sadiqan, iaitu saya menjadikan musuh sebagai teman. Dan maf'ul yang pertama adalah aduwa dan maf'ul yang kedua adalah sadiqan. Adapun contoh yang kedua adalah wa ittakhadallahu Ibrahima khalilan, iaitu Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya. Dan Ibrahim itu adalah maf'ul yang pertama dan khalilan itu adalah maf'ul yang kedua. Seterusnya muta'adi ila salasah mafa'il, iaitu muta'adi yang memerlukan 3 maf'ulun bih. Fi'il ini bukan sahaja memerlukan 1 atau 2 fi'il untuk menyempurnakan makna, tetapi melebihi 3, iaitu 7 fi'il. Muta'adi ila salasah mafa'il ini terbahagi kepada 2, iaitu af'al muta'adiyah biwasitah dan af'al muta'adiyah biduna wasitah. Af'al muta'adiyah biwasitah ni memiliki 2 fi'il, iaitu ara dan wa'a'lama. Contohnya, ara itu sa'idan al-amra wadihan, yang bermaksud saya melihat kegembiraan dalam perkara yang jelas. Sa'idan tu maf'ulun bih yang pertama, al-amra maf'ulun bih yang kedua, dan wadihan maf'ulun bih yang ketiga. Dan af'al muta'adiyah biduna wasitah memiliki 5 fi'il, iaitu haddasa, nabba'a, anba'a, khabara dan akhbara. Contoh bagi haddasa Musa Muhammadan mawjudan. Maksudnya Musa memberitahu bahawa Muhammad itu wujud. Musa itu ialah maf'ulun bih yang pertama, Muhammadan ialah maf'ulun bih yang kedua, dan mawjudan ialah maf'ulun bih yang ketiga. Seterusnya adalah perbezaan fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau maf'ulun bih untuk menjadikan ayat itu sempurna dan mudah difahami. Fi'il lazim ini hanya memerlukan fa'il, iaitu pelaku, dan tidak memerlukan maf'ulun bih. Sebagai contohnya, jalasa at-talibu, pelajar itu duduk. Adapun fi'il muta'addi adalah kata kerja yang memerlukan objek atau maf'ulun bih untuk menjadikan ayat itu sempurna dan mudah difahami. Contoh dia adalah fataha ar-rajulul bab, iaitu seorang lelaki membuka pintu. Jika kita hanya meletakkan ayat fataha ar-rajulu, seorang lelaki membuka, jadi ayat itu akan tergantung kerana kita akan menanyakan lelaki itu membuka apa. Jadinya dia memerlukan maf'ulun bih untuk melengkapkan sesuatu ayat. Sebagai kesimpulan, secara ringkasnya untuk kita faham mengenai fi'il lazim dan fi'il muta'addi ini, ialah fi'il lazim merupakan kata kerja yang tidak memerlukan kepada maf'ul bih, iaitu objek. Namun, cukup dengan adanya fa'il, iaitu pelaku, bagi menyempurnakan ayat tersebut menjadi ayat yang lengkap dan mudah difahami. Manakala, fi'il muta'addi pula
Kata kerja yang tidak cukup dengan fa'ilnya, iaitu pelaku, namun dia memerlukan kepada maf'ul bih, iaitu objek, sama ada memerlukan kepada satu maf'ul bih ataupun lebih. Bagi melengkapkan ayat tersebut, justeru ada beberapa cara untuk kita menjadikan fa'il yang lazim kepada fa'il yang muta'addi. Itu terdapat 3 cara untuk menjadikan fa'il yang lazim kepada fa'il yang muta'addi. Pertama, mengubah mengikut wazan af'ala. Kedua, mengubah mengikut wazan fa'ala. Dan yang terakhir, menambahkan huruf jar pada ayat tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.